Okey, ini kita tengok isi padu. Kita dah selesai panjang, jisim, hari ni kita masuk isi padu. Kita tengok nota sikit. Okey, isi padu. Okey, keluarkan nota, buku nota, salin sikit. Okey, apa masuk isi padu? Kalau kita perkataan-perkataan yang ni pun sama juga. Istilah-istilah yang jarang kita pakai. Dalam perbualan kita, percakapan harian kita, kita jarang pakai perkataan isi padu ni. Jadi kena tahu isi padu ni apa maksud di isi padu. Biasanya kita akan tengok isi padu ni pada bekas-bekas yang ada cecair, betul tak? Bekas yang ada cecair, contohnya botol air minuman, bekas tupperware awak tu ke, bekas yang periuk yang boleh ada isi cecair. Tapi dia tak semestinya cecair. Isi padu ni merangkumi bukan sahaja cecair, tetapi boleh jadi udara. Dia juga disebut sebagai isi padu. Isi padu udara. Macam-macam lagi isi padu yang boleh mengisi objek. Termasuklah cecair, udara, gas. Okey. Isi padu ni maksudnya ialah besar sesuatu ruang ataupun bekas yang boleh mengisi apa tu objek tadilah, sama ada cecair, sama ada gas. Okey, bekas, ruang ataupun objek lah. Besar sesuatu ruang. Macam bilik kita pun dikata sebagai ruang. Nampak tak ada gas tengah mengisi bilik kita, ada udara. Itu dikira sebagai isi padu juga. Bilik kita ada isi padu, bekas air kita ada isi padu, sebab dalam bekas tu ada gas, ada udara, ada cecair. Jadi mana-mana bekas yang ada ruang di dalam dia, dia ada isi padu. Okey, contoh cikgu, kalau cikgu tadi cikgu bagi awak contoh botol. Botol. Dalam ni ada ruang, mungkin ada udara, mungkin ada cecair. Okey, apa-apa saja yang boleh diisi ke dalam ni, dia ada ruang. Dalam ni dia ada ruang, dia ada isi padu. Okey, contoh cikgu ada sehelai kertas. Boleh tak kalau kita letak udara kat atas ni? Dia boleh tak memegang udara, menampung udara di atas dia? Ataupun kita tuang cecair kat atas dia? Tak boleh. Tak boleh, air tu akan tumpah di tepi. So dia tak ada isi padu. Dia tak ada ruang. Kertas tak ada ruang. Dia tak macam bekas. Tapi kalau bekas, contoh bekas tupperware kita selalu kita bawa bekal makanan tu. Okey, macam tu. Kita akan isi air, cecair. Isi cecair pun boleh tampung. Isi udara, kemudian kita tutup, udara ada dalam tu. So dia ada ruang kat dalam tu. So dia ada isi padu. Bila bekas yang ada ruang, dia boleh diisi dengan, dia ada isi padu. Macam kertas ni dia tak ada isi padu. Sebab dia tidak boleh memegang udara, dia tidak boleh memegang cecair. Jadi kena tahu isi padu tu apa. Bekas ataupun yang ada ruang lah. Besarnya sesuatu, ruang atau bekas. Okay, itu isi padu. Okay, boleh faham Ini sekadar maklumat untuk awak saja. Jadi kita dapat bezakan apa itu isi padu dengan benda-benda lain. Okey, seterusnya kita tengok soalan unit dia apa yang dipakai.
Untuk skor rendah ni kita belajar unit yang kita akan gunakan. Unit bagi isi padu ada 2. Yang ni untuk kita belajar je lah. Mana ada lain-lain lagi unit. Okey, liter. Dia punya simbol L macam tu. Tu simbol L dia. Bentuk L pusing macam tu. Kemudian mililiter. Mililiter. So dia ada 2 perkataan kat sini 1 mili, 1 liter. So bila kita gabungkan M, kita ambil M kat depan. Kita ambil L tu. Bila digabungkan, unit dia akan jadi macam ni. M mililiter macam tu. Itu unit dia. Okey. Boleh salin terus. Ada buku nota salin terus. So apa kaitan antara liter dan mililiter? Jadi kita boleh buat kaitan kat sini 1 liter bersama dengan 1000 mililiter. Dia sama macam kg gram. 1 kg bersama dengan 1000 gram. Dia tak pakai kilo. Dia tak pakai kiloliter ke tak. Dia pakai liter dan mililiter saja. 1 liter bersama dengan 1000 mililiter. Ataupun 1 liter bersama dengan 1 ml. Okay. Jadi, jadual T yang akan terlibat ialah Liter, milimeter. yes. Banyak awak dah faham. Dia ada kaitan dengan tajuk yang sebelum ni. Lebih kurang je. Cuma yang berbeza tajuk di atas ni. Dia punya kepala tajuk ni. Liter, mililiter. 1 liter bersama dengan 1000. Bila dia ada 3 sifar, kita dah tahu dia menggunakan 3 bilik. So sama saja. Dia tak ada beza pun dengan kg dengan gram. Cuma berbeza tajuk saja, liter dan ml. 3 bilik sama macam kg gram. Jadi operasi tambah ke, tolak ke, darab dan bahagi dia lebih kurang sama macam tajuk sebelum ni. Kg dan gram. Kaedah dia yang sama. Cuma jangan salah tulis kat atas ni je lah. Tajuk ni liter, ml. Itu beza dia dengan kg gram. Penulisan unit saja. Okey. 1 minit untuk salin. Notanya. Sikit saja. Okey, terus kita ke latihan muka surat 81. Okey. Okey, muka surat 81. Latihan tak banyak, 4 soalan saja. So sama juga macam kg dan gram. Sebelum nak buat operasi tambah dan tolak dia, mesti sediakan jadual ataupun rumah dulu. Sebelum kita nak balik rumah kita, pastikan kita ada rumah dulu. Baru kita boleh masuk rumah. Bila tak ada rumah, macam mana kita nak masuk? Terus. Cikgu, yang nombor 1 saya dah siap, cikgu. Okey, tak apa. Nanti kita semak jawapan. Alright. Siapkan rumah dia dulu. Liter. Mililiter. 1 liter bersama dengan 1000. 3 bilik. Okey, masukkan bahagian liter dahulu. Kat sini ada 3 liter. Okey, masukkan 3 liter pada rumah liter. 510 ml pada rumah ml. Okey. Kemudian operasi tambah. Kemudian ada 2 liter masuk pada rumah liter. 960 ml pada rumah ml. Kemudian kita selesaikan tambah dulu. Okey, dapat jawapan nanti
Barulah kita tambah buat pesi tolak tu yang terakhir tu. Tu kira sini, cikgu tak nak tunjuk dah. Okey, masukkan 1 liter pada rumah liter. Yang tambah tu buat sendiri 1 liter tadi berapa? 725. 725 ml. Okey. Okey, Amni tadi apa jawapan awak? Empat 4 liter 745 mililiter. 4 liter. Ulang balik. 745 mililiter. Cikgu, saya dah siap. 745. Sama tak yang lain? 4. Sama, cikgu. Okey. Sama. Sama. Okey, kita tengok jawapan dia. Dia nak dalam bentuk apa? Asing-asing. Bacaan dia dalam bentuk asing-asing. So, kena baca asing-asing ikut rumah. So, keluarkan jawapan. Dalam ni bukan jawapan lagi Itu baru jalan kerja. Jawapan kena keluarkan sama dengan Keluarkan. okey, kena keluarkan. Wajib keluarkan sebab ini hanyalah jalan kerja. Jawapan belum lagi. Baca asing-asing sebab dia nak asing-asing tu. Baca liter. Rumah liter ialah 4 liter. Rumah ml 745 ml. Okey, katakanlah dia nak contoh. Katalah dia nak dalam liter sahaja. Apakah jawapan bagi liter? Bulatkan liter, baca sampai hujung, buat garisan sampai hujung. Nampak tak dia bertemu garisan kat sini, so ada perpuluhan. So jawapan dia kalau nak dalam liter, jawapan dia 4.745 liter. Kalau nak dalam liter. Contoh lagi, kalau dia nak dalam ml. ml sahaja. So kita padam yang ni. Kita bulatkan. 4.745 Macam mana juga nak padam ni? mililiter. Kalau kita nak liter sahaja, kita bulatkan liter pula ml sahaja. Bulatkan ml, gariskan ke hujung dan dia tak bertemu di garisan yang panjang di tengah tu, so tak ada perpuluhan. So jawapan dia 4.745 ml. Tengok, tiga jawapan ni berbeza mengikut soalan. Kalau soalan bergantung pada soalan lah. Kalau soalan nak asing-asing, kita baca asing. Okey. Kalau ada tiga pilihan jawapan So kalau nak asing-asing, baca asing-asing. Kalau nak liter saja, ada perpuluhan sebab dia bertemu di garisan tengah tu. Kita gariskan. Kalau nak ml saja, dia tidak bertemu di garisan tengah tu, so tak ada perpuluhan. Nampak tak beza antara tiga-tiga tu? Jangan salah tulis. So cikgu padam yang ni. Alright, yang kedua. Okey, cuba cikgu nak tulis, nak tekankan bagaimana penulisan 40 ml. Liter ml, 1 liter bersama dengan 1000. Okey, masukkan 20 liter pada rumah liter. 40 ml. Okey, 40 ml jangan salah isi. Jangan isi macam ni. Itu salah rumah. Ini rumah ratus. Kita dah pernah terangkan. Ini rumah ratus. Ini rumah puluh. Ini rumah sa. Kalau kita tengok 40. Ini ialah sa. Ini ialah puluh. Nama pun sebutan pun 40 kan. 4 di kita salah letaknya. 4 pada rumah ratus. So salah. Jadi yang betul kita kena susun balik ikut rumah dia yang sebenar dia. Okey, rumah dia yang sebenar dia
Jadi rumah ratus tu tak ada. Kalau tengok kat sini rumah ratus ni apa ni? Rumah ratus kat sini memang tak ada rumah ratus ni. Sifar. Jangan biarkan kosong macam tu. Kita letak angka sifar. Itulah cara menulis 40. Jangan salah isi 40 Jangan jadi, kalau awak isi 4 kat depan macam ni, nanti dia akan jadi sifar di ujung, jadi dia akan jadi 400. Itu kesalahannya. Itu biasa orang buat tu. Okey, yang lain tak ada masalah. Yang lain tolak 15 tu pada rumah liter, 830 pada rumah ml. Kemudian tambahkan jawapan tu. Buat tolak dulu, dapat jawapan, nanti kita tambahkan. Alright, soalan nombor 3. 50 liter. Macam mana nak tulis 50 liter? Dia tak ada ml. Okay, liter, ml, 1 liter, 1000, 3 bilik. Masukkan 50 liter. Kemudian tolak. Dia tak ada ml. Apa kita nak isi pada ml? Sifar. Jangan biarkan kosong Jangan biarkan rumah tu berantu, tak ada orang. Letak juga digit walaupun tak ada penghuni, letak juga sifar. Okay, letak sifar. Sebab apa? Sebab nanti kalau kita tak letak sifar ni, kita nak tolak dengan apa nanti? Okay, tengok Kita tolakkan 16 436. Okey. Apa nak tolak dengan 6? Kalau kita tak letak sifar. Apa nak tolak dengan 3? Apa nak tolak dengan 4? Tak ada. Sebab tu kena letak sifar kat atas ni. Tambahkan sifar. Barulah sifar boleh tolak 6. Tak boleh, kena pinjam dan seterusnya dah. Macam biasa. Okey, kemudian dapat jawapan. Okey, tengok ni macam mana kita nak isi 2078. Kita sambungkan ke bawah ni. Ada tambah Okey, 2078 ni rumah ML. Kita ada 3 bilik saja. Datangnya 4 orang. Seorang lagi kena duduk kat mana? Duduk tumpang pada rumah liter. Okey. Isi 8 pada rumah ML tengok unit dia. ML ni. ML tu. 7. Kemudian sifar. 2 tu tak muat. Jangan letak 2 juga kat sini. Muatkan 2. 2 macam tu. Satu bilik dah kongsi 2 digit. Tak boleh. So dia tumpang pada rumah liter. Dia tumpang pada rumah liter. Okey, macam tu. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Nanti buat sendiri Soalan nombor 4. Tak ada masalah apa. Okey. Itu sajalah. Jadi selesai hari ini operasi tambah dan tolak melibatkan isi padu. Jadi ulang balik sikit. Sebelum kita nak buat operasi tambah ataupun tolak ataupun untuk next kelas darab dan bahagi, pastikan kita sediakan rumah dia dulu. Isi digit-digit yang mengikut rumah. Kemudian baru selesaikan operasi dia. Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ke. Okey. Okey, balik semula yang kat atas tadi, cikgu lupa nak terangkan. 1 liter, kalau nak tukar kepada ml, kalau menggunakan kaedah darab dan bahagi, cikgu lupa tadi nak terangkan. Pergi sana apa? Darab. Sana darab 10. Baik, darab 1000. 1000. Buat tu 1000 tu. Patah balik, kalau patah balik, bahagi Bahagi 1000. Kalau awak nak menggunakan kaedah darab dan bahagi, kalau nak tukar unit lah. Contoh, sekadar maklumat saja. 1.2 liter nak tukar kepada ml. Kalau kita menggunakan kaedah darab dan bahagi, dia akan jadi liter pergi ml. Liter tukar ke ml, operasinya darab 1000. Mana 1.2 akan darab dengan 1000. So pindahkan titik sahaja.
1, 2, 3. Kalau operasi darab, pindah ke kanan titik tu menggunakan kaedah tangan kanan. 1.2, 1, 2, 3 ke kanan Titik yang baru akan berada di sini. So, kita tambahkan sifar, ni dah tak ada titik. So, jawapan dia 1200 ml. Okey. Sebalik, kita buat ml kepada liter pula. Contoh 4834 mililiter. Nak tukar kepada liter. ml pergi ke liter ialah operasi bahagi 1000. So, kita 4834 bahagi 1000. Menggunakan kaedah tangan kiri. Ingat lagi tangan kanan, tangan kiri. So, Ingat. bahagi ialah tangan kiri. Ingat. Nak pindahkan titik dia, dia tak ada titik. Titik dia berada di hujung. Hujung. Okey, bagus. 1, 2, 3 sifar. Maknanya dia bergerak 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. So, titik yang baru akan berada di sini. Dia tak ada. So, jawapan dia 4.834 liter. Itu kalau menggunakan kaedah darab dan bahagi. Kalau menggunakan jadual T, termasuk 1.2, kita tahu macam mana nak masukkan 1.2 ke dalam jadual T. Okey, perpuluhan kita tahu berada di garisan tengah ni. Okay, letak perpuluhan dulu. 1.2. Kemudian yang bilik yang berhantu tu kita letak dengan sifar. Kita baca ml, dia nak ml saja kita baca. So jawapan dia tak ada titik perpuluhan. So jawapan dia 1200 ml. Okey, kalau kita nak tukar terbalik tadi, kita nak tukar 4800 ml, masukkan pada rumah ml 4, 3, 8, 4 tak muat tumpang. So dia nak liter, kita bulatkan liter, gariskan sampai hujung, ada bertemu garisan ni. So jawapan ni ada perpuluhan, 4.834 liter. Okey, ada dua kaedah. Pertama darab dan bahagi, yang kedua menggunakan jadual T. Kalau melibatkan penukaran unit liter dan ml. Kaedahnya sama juga untuk kg gram, km meter, meter cm, cm mm. Sama juga kaedahnya. Semua menggunakan darab dan bahagi ataupun jadual T. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada soalan. Yang lain ada tak? Tak ada. Okey, selesaikan muka surat ni. Tak banyak ada pun. Tinggal sikit sekejap je awak 5 minit pun boleh siap. Okey, nanti cikgu masukkan dalam Google Classroom. Okey, itu saja untuk ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi besok kasih, ataupun cikgu. besok Terima kasih, cikgu. Okey. Okay, bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih.